Petikan Alkitab Khotbah adalah daripada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 살렘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah khotbah ke-15 tentang buku Kejadian. 하나님께서 부리시는 영적인 존재는 두 부류로 Saya telah menjelaskan bahawa terdapat dua jenis makhluk rohani yang diperintah oleh Tuhan, iaitu malaikat dan kerub. Dalam 3 khotbah yang lalu, saya telah menerangkan tentang malaikat. Mulai khotbah ini, saya akan menerangkan tentang kerub. Malaikat serupa dengan manusia dari segi bentuk, kecuali hakikat bahawa malaikat mempunyai sayap. Walaupun kerub bukanlah makhluk yang menyerupai manusia, tetapi lebih kepada bentuk seperti haiwan, dan terdapat banyak jenis kerub yang berbeza. Malaikat dan kerub ialah makhluk yang berbeza sepenuhnya. Jika kerub hanyalah sejenis malaikat, Alkitab tidak akan menyebutnya secara berasingan. Kerub yang diperkenalkan dalam Alkitab sangat berbeza daripada malaikat dari segi penampilan. Mengapakah Tuhan menciptakan kerub sebagai makhluk yang berbeza daripada malaikat? Walaupun kedua-dua kerub dan malaikat ialah makhluk rohani yang diperintah oleh Tuhan, tugas masing-masing adalah berbeza. Kerub terutamanya bertugas mengiringi dan mengawal, manakala malaikat melaksanakan pelbagai tugas. Terdapat juga pangkat dan aturan dalam dunia kerub. Kerub dalam pangkat yang lebih tinggi mengiringi Tuhan Trinity, mengiringi bermaksud mengikuti, melindungi dan mengawal di sisi seseorang. Adegan-adegan di mana kerub mengiringi Tuhan terdapat dalam banyak bahagian Alkitab. Mazmur 99:1 menyatakan, Tuhan itu Raja, orang gemetar kerana Dia bertata di atas kerub dan bumi pun bergoncang. 2 Raja-Raja 19 ayat 15 menyatakan, Ya Tuhan Allah Israel, Engkau yang bersemayam di atas kerub. Engkau satu-satunya Allah yang meminta semua kerajaan di dunia. Engkau mencipta langit dan bumi. Dan Mazmur 18 ayat 11 menyatakan bahawa Tuhan terbang laju dengan mengendarai kerub. Dia melayan di atas sayap angin. Dengan demikian terdapat kerub yang berada dekat dengan tata Tuhan untuk menjaga Tuhan. Dalam khotbah yang lalu, saya memberitahu anda bahawa saya akan menerangkan sebab malaikat agung Lucifer dipanggil malaikat kerubin yang dilantik sebagai penjaga dalam Yehezkiel 28 ayat 14. Sama seperti kerub yang berada dekat dengan tata Tuhan untuk mengiringi Tuhan, Lucifer juga sentiasa berada dekat dengan Tuhan. Oleh sebab Lucifer juga memainkan peranan sebagai kerub seperti ini, Yehezkiel memanggil Lucifer kerub yang diurapi. Selain itu, terdapat rekod mengenai kerub sebagai pengawal. Dalam konteks ini, mengawal merujuk aktiviti memerhatikan sekeliling untuk mencegah serangan mengujuk musuh atau pencerobohan yang tidak dijangka. Kejadian 3 ayat 24 menyatakan, kemudian di sebelah timur taman itu, Tuhan Allah menempatkan kerub dan sebilah pedang berapi yang berpusing ke segala arah untuk mengawal jalan ke pokok yang memberi hidup. 자, 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 그 사람이 누구죠? 그 사람이 Sekarang, maka Tuhan Allah mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Siapakah manusia itu? Dia mengusir Adam dan Hawa, dan di sebelah timur taman itu, Tuhan Allah menempatkan kerub dan sebilah pedang berapi yang berpusing ke segala arah
untuk mengawal jalan ke 왜 pokok yang 지켜야 memberi 하실까요? hidup. 지켜야 할 이유가 있으니까 지키게 하시겠죠. Mengapakah Tuhan menempatkan kerup untuk melindunginya? 여러분들은 낙원이 어디 Hal ini 있는지 demikian 아시기 kerana ada 때문에. sebab untuk melindunginya. 또 에덴 동산이 어디 있는지, Anda tahu di mana 에덴이 Firdaus 뭔지, 에덴 dan di mana 동산이 뭔지 이미 Eden. 아시기 때문에. Eden berada di langit 제 kedua 하늘에 있고 dan roh-roh jahat memegang kuasa di angkasa juga berada di langit kedua. 같은 제 하늘에 있으니까. Kerup 바로 sedang 이 mengawal Eden 에덴의 dan sepadannya di 동서남북의 sebelah timur. 동쪽과 경계를 이루고 있으니까 이 동쪽을 지키게 하셨다 이 말입니다. 왜? 생명나무. Oleh sebab roh-roh jahat dapat memakan buah daripada pokok yang memberi hidup dan hidup selama-lamanya, sebelah timur Eden dikawal untuk menghalang roh-roh jahat masuk. Sebelum itu Adam mengawal tempat ini, tetapi dia telah diusir kerana keingkarannya. Jadi Tuhan menempatkan kerup dan pedambar api untuk mengawal tempat ini. 쫓겨나서 제1 하늘 이 땅으로 떨어지게 되죠. Oleh itu Taman Eden masih wujud dan pedambar api ialah api Roh Kudus. 그러니까 에덴 동산 지금도 있는 것이고 바로 하얀 검은 이제 성령의 불인데 바로 이 성령의 불로 들어가게 되면 Jika sesuatu disentuh oleh api Roh Kudus ini, ia akan terbakar. 능력을 상실합니다. Jika roh-roh jahat terkena api ini, roh-roh jahat akan terbakar. Hal ini bukan tentang mati, tetapi roh-roh jahat kehilangan kemampuan dan segalanya. Itulah sebabnya pedambar api dan kerup mengawal tempat ini. Pedambar api dan kerup melindungi pokok yang memberi hidup dengan sempurna. Setelah Tuhan Bapa mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden, kerup berkawal di sebelah timur Taman Eden. Secara lebih spesifik, Tuhan menempatkan kerup untuk mengawal pokok yang memberi hidup yang membuatkan sesiapa yang memakannya dapat hidup selama-lamanya. Walaupun anda makan buah daripada pokok yang memberi hidup dan hidup selama-lamanya, anda masih boleh mati. Apakah yang membuatkan anda akan mati jika anda memakannya? Jika anda makan buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apakah sebabnya kerup melindungi pokok yang memberi hidup? Kerup melindungi pokok yang memberi hidup daripada roh-roh jahat yang berada di langit kedua. Ada Taman Eden di langit kedua, tapi juga ada kawasan di mana roh-roh jahat tinggal. Selepas pemberontakan Lucifer dan roh-roh jahat tinggal dan bekerja di langit kedua sepanjang tempoh pemupukan manusia. Efesus 2 ayat 2 menyatakan, pada masa itu hidup kamu mengikut cara hidup yang jahat daripada orang di dunia ini. Kamu mentaati penguasa roh-roh jahat di angkasa, iaitu roh yang sekarang menguasai orang yang tidak taat kepada Allah. Para pelajar dan anda, orang dewasa yang mengikuti cara dunia ini, orang mengasihi dunia ini seperti orang yang dikatakan dalam Alkitab, mengikut cara hidup yang jahat daripada orang di dunia ini dan mentaati penguasa roh-roh jahat di angkasa, iaitu si jahat dan iblis yang memegang kuasa di angkasa yang menguasai anda. Hal ini merupakan hakikat. Roh-roh jahat dan iblis mengawal fikiran manusia dan membuatkan mereka mengasihi dunia ini. Jadi orang berkata-kata jahat, berdosa, menghakimi dan mengutuk. Ayat itu selanjutnya menyatakan, roh yang sekarang menguasai orang yang tidak taat kepada Allah. Dalam ayat ini, angkasa merujuk kepada langit kedua dan terdapat kawasan di sana di mana roh-roh jahat tinggal. Tuhan Bapa telah menempatkan kerup untuk mengawal jalan ke pokok yang memberi hidup, agar roh-roh jahat tidak dapat mendekatinya. Sudah tentu tentera syurgawi seperti Mikael dan malaikat syurga yang lain juga menguruskan tugas memerhatikan dan mengawal. Walau bagaimanapun kawalan mereka berbeza daripada kawalan oleh kerup. Kawalan kerup terhadap kawasan tertentu bahkan menghalang roh-roh jahat daripada melihatnya.
Sebagai contoh, sebuah rumah yang dijaga oleh anjing yang garang dan buas agak berbeza daripada rumah yang diawasi oleh seorang penjaga pintu. Oleh sebab tugas utama kerup adalah untuk mengiringi dan mengawal, mereka juga mempunyai martabat dan autoriti yang bersesuaian. Seterusnya, mengapakah Tuhan menciptakan pelbagai kerup, bukan hanya satu jenis? Sama seperti terdapat banyak jenis haiwan di dunia ini, terdapat juga banyak jenis kerup. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan Bapa berkemampuan dalam menciptakan begitu banyak makhluk. Hal ini menunjukkan bahawa kreativiti Tuhan adalah tidak terbatas, tidak ada had dan tidak berkesudahan. Dalam kata lain, kewujudan kerup menunjukkan bahawa kuasa dan keilahian Tuhan Bapa sangat besar dan hebat. Selain itu, kerup ialah simbol kemuliaan dan martabat Tuhan Bapa. Sebagai contoh, terdapat corak melambangkan raja. Corak yang dicetak pada dokumen atau pakaian mendedahkan autoriti dan martabat seorang raja. Begitu juga, kewujudan kerup sendiri mencerminkan martabat dan autoriti Tuhan. Sebelumnya, saya mengatakan bahawa terdapat pangkat dalam kalangan kerup dan kerup yang berpangkat tinggi mengiringi ketata Tuhan pada sepanjang masa. Kerup yang berpangkat tinggi ini mempunyai martabat dan autoriti yang besar. Oleh itu, kewujudan kerup pengiring ini lebih mengelarkan kemuliaan dan martabat Tuhan. Sebagai contoh, apabila seorang raja melakukan perjalanan, sangat panjang barisan orang mengiringi dan mengawal raja. Kereta kuda membawa raja juga besar dan megah. Bahkan tentera mengiring raja juga kelihatan berkuasa. Oleh bagaimanapun, bayangkan jika seorang raja sendiri yang menunggang kuda. Hal ini mungkin kelihatan mengedihkan, bukan? Begitu juga, martabat dan kemuliaan seorang raja dapat kelihatan berbeza apabila raja diiringi dan apabila raja tidak diiringi. Pada zaman dahulu, saiz rombongan pengiring juga berbeza mengikut orang yang diiringi. Autoriti seorang raja berbeza daripada seorang raja. Dalam kalangan putera, autoriti putera mahkota berbeza daripada putera-putera lain. Selain itu, jumlah pengawal juga berbeza dalam kalangan maharaja. Kuasa Maharaja Qin Shi Huang sangat besar. Jumlah tentera pengiring baginda sahaja sudah sangat banyak. 왕과 왕자가 있다면 일반적으로 더 큰 권세를 가진 군사가 왕을 호위했지요. 군사의 서열에 따라서 호위하는 대상도 달라졌던 것입니다. Dengan cara yang sama, dunia kerup juga mempunyai pangkat yang berbeza mengikut autoriti dan martabat mereka. Selain itu, aturan dalam kalangan kerup adalah lebih ketat kerana tugas utama mereka adalah untuk mengiringi dan mengawal. Oleh itu, apabila satu perintah diberikan, mereka melaksanakan perintah itu dengan ketat dan secara tepat, seperti robot. Hal ini agak berbeza dengan bentuk kepatuhan malaikat terhadap perintah yang diberikan. Sebagai contoh, anjing yang terlatih dengan baik mematuhi perintah tuannya dengan segera. Apabila tuan melemparkan sesuatu dan menyuruh anjing itu mengambilnya, anjing itu berlari pantas untuk mendapatkannya, seperti peluru keluar daripada senapan. Walau bagaimanapun, katakan seorang tuan memberikan perintah kepada hambanya, sudah tentu hamba itu akan mematuhi tuannya. Tapi hal ini agak berbeza daripada kepatuhan anjing. Hal ini ialah perbezaan antara malaikat dan kerup. Di sini tindakan anjing adalah seperti kerup, manakala tindakan hamba adalah seperti malaikat. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan duduk di atas kerup, dan ketika dia bergerak, kerup juga bergerak bersama untuk mengiringinya. Secara ringkasnya, selalu ada kerup di samping Tuhan. Oleh itu, Tuhan menetapkan figura kerup atau corak mereka untuk diletakkan dalam kemah Tuhan dan rumah Tuhan.
거룩한 곳이기 Tuhan 때문입니다. hadir di tempat-tempat ini, iaitu 먼저 kemah Tuhan 성막에는 dan rumah Tuhan. 언약궤 위에 Tuhan 얹은 menetapkan 속죄소에 두 그룹의 Figura dua 형상을 kerup yang 만들게 ditempa 하셨지요. pada dua hujung tabut 출애굽기 perjanjian. 25장 18절에서 22절에 금으로 Keluaran 그룹 25 ayat 18 hingga 22 menyatakan, buatlah juga dua kerup daripada emas tempaan, satu pada setiap hujung penutup tabut itu. Kedua-dua kerup itu harus dijadikan satu bahagian dengan penutup dan dibuat saling berhadapan di atas penutup dengan muka memandang ke bawah dan dengan sayap yang terbentang untuk menutupi penutup itu. Letakkan kedua-dua batu tulis itu di dalam tabut, lalu tutuplah tabut itu dengan penutupnya. Aku akan bertemu dengan engkau di sana. Dari atas penutup itu, di antara dua kerup itu, aku akan memberi engkau segala hukumku untuk umat Israel. 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라 하셨습니다. 두 그룹이 마주보며 날개를 높이 펴서 Penutup tabut ialah ruang yang tertutup oleh sayap dua kerup yang saling berhadapan. Penutup tabut ini ialah tempat di mana Tuhan datang dan menunjukkan kehadirannya. Tuhan telah menetapkan corak kerup bukan hanya pada penutup tabut, tapi juga pada banyak bahagian kemah Tuhan. Keluaran 26 ayat 1 menyatakan, buatlah bahagian dalam kemah Tuhan dengan 10 helai kain linen halus yang ditenun dengan benang bulu berwarna biru, ungu dan merah. Sulamlah kain itu dengan gambar kerup. Ketika Raja Salomo membina rumah Tuhan, dia meletakkan kerup di bahagian dalam rumah Tuhan, tempat tabut diletakkan. Pada kayu zaitun, figura kerup diukir setinggi 4.4 meter dan dilapisi dengan emas. Satu Raja-Raja 6 ayat 27 menyatakan, kedua-dua kerup itu diletakkan berdampingan di bilik maha suci, supaya kedua-dua hujung sayapnya saling menyentuh di tengah-tengah bilik, dan hujung kedua-dua sayap yang satu lagi menyentuh dinding. Raja Salomo juga mengukir kerup pada dinding dan pada bahagian dalam dan bahagian luar rumah Tuhan. Begitulah corak pada dinding bahagian dalam rumah Tuhan yang dibina oleh Salomo. Ukiran dan corak kerup juga ada di dalam rumah Tuhan dan kemah Tuhan di mana Tuhan tinggal. Hal ini adalah untuk menunjukkan bahawa kerup selalu bersama Tuhan di dalam alam rohani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, izinkan saya memperkenalkan beberapa kerup yang paling menonjol. Antara kerup, naga dan 4 makhluk ialah yang mempunyai kedudukan tertinggi dari segi pangkat. Mereka berada pada kedudukan paling utama antara kerup dan berada paling dekat dengan Tuhan Bapa. Namun begitu peranan dan tugas mereka sedikit berbeza. Izinkan saya menerangkan naga terlebih dahulu. Di dunia ini, naga dikenali sebagai salah satu binatang hayalan. Namun begitu, naga bukanlah binatang hayalan, tapi makhluk yang benar-benar ada di dalam alam rohani. Orang dunia ini mengatakan bahawa naga adalah seperti ular besar yang diliputi sisik. Ia mempunyai 4 kaki dan tanduk rusa dan telinga lembu. Namun begitu rupa naga yang diciptakan oleh Tuhan pada mulanya sangat cantik dan indah. Bagi Tuhan Bapa, naga adalah seperti binatang peliharaan yang menerima kasih tuannya. 아버지 하나님께 있어서 영은 마치 주인의 사랑을 받는 Ketika saya berdoa pada tahun 1983, Tuhan memberitahu saya tentang naga. Mula-mula ada satu penglihatan. Tuhan Bapa duduk di atas tatanya dan pada waktu itu wajahnya kelihatan samar-samar. Saya tidak dapat melihatnya secara langsung. Pakaiannya indah terbentang di bawahnya dan kakinya diliputi oleh asap yang seperti asap daripada ais kering. Tuhan Bapa duduk di atas tata dan bahagian bawah jubahnya terbentang dan ia kelihatan seperti diliputi oleh ais kering. Namun begitu asap tersebut bersinar lebih terang daripada ais kering.
훨씬 밝고 Empat 환한 빛을 naga 띠고 mengelilingi 있었습니다. tata Tuhan 그런데 dan 이런 mereka 하나님의 bersinar dengan 보좌 pelbagai 주위를 cahaya warna. 오색 찬란한 빛을 발하는 네 마리의 용이 두르고 있었지요. Tuan Bapa bersandar pada 아버지 tata dan mengusap 하나님께서 bulu-bulu 비스듬히 naga 보좌에 tersebut. 앉으셔서 용의 깃털을 쓰다듬고 계셨습니다. 세상에서 말하는 용은 몸에 비늘이 있지만 원래는 Orang 매우 dunia ini 부드러운 mengatakan bahawa 깃털이 naga 있었습니다. diliputi oleh 그 sisik, 깃털들 하나하나에서는 tetapi pada asalnya naga 보석들이 mempunyai 서로 bulu yang 부딪힐 때 sangat 빛을 lembut. 내는 것처럼 Seperti 오색 permata yang 찬란한 memantulkan 빛들이 cahaya ketika 눈부시게 terkena cahaya, 밝았지요. setiap bulu naga bersinar dengan 영의 pelbagai warna 아름다움은 cahaya 말로 mempesona. 표현하기 어려울 정도입니다. Keindahan naga itu 이러한 tidak dapat 용들은 digambarkan. 아버지 하나님의 보좌를 두르고 있으면서 아버지 하나님의 Naga-naga 영광과 mengelilingi tata 아름다움을 Tuhan seperti 더욱 hiasan yang 돋보이게 semakin memperlihatkan 장식하는 kemuliaan dan 존재였습니다. keindahan Tuhan Bapa. 그리고 용은 그룹의 머리급인 Selain itu, 만큼 naga berada pada 위엄과 kedudukan paling 권세와 utama antara 능력도 semua kerup, 대단히 컸습니다. sehingga martabat dan kuasa naga 또한 sangat 용 besar. 뒤에는 용이 부릴 수 있는 Terdapat banyak 그의 hamba di bawah 사자들이 perintah naga. 무수히 많았지요. Para hamba naga mempunyai 용의 pelbagai 사자들은 bentuk seperti 매우 binatang 다양한 dan 동물의 mereka juga 형체를 갖고 cantik. 있는데 Namun begitu 그들도 naga telah 각기 diperdayakan 아름다운 oleh 모습이었습니다. kelicikan Lucifer 그런데 dan akhirnya 용들이 menentang 루시퍼 Tuhan. 강교한 꼬임에 넘어가 하나님을 대적하는 일에 가담하고 Dalam kata lain, 말았지요. ketika pemberontakan berlaku, pengkhianat akan merasua orang kepercayaan raja. Hal ini demikian kerana kerja itu dapat diselesaikan dengan merasua pengiring raja yang berkuasa dan mentapakkan bantuan mereka. Saya akan menceritakan bagaimana Lucifer menipu naga-naga tersebut. Jika anda mengetahui proses ini, anda akan memahami bagaimana orang mempunyai iman yang baik dapat jatuh ke dalam delusi. Bagaimanakah naga-naga yang sangat dikasihi oleh Tuhan dapat tertipu oleh muslihat Lucifer? Mengapakah orang jatuh ke dalam delusi ketika mereka mengetahui bahawa tindakan ini adalah dosa dan jalan menuju neraka? 왜 미혹하는데 넘어가는가? 왜 미혹하는데 넘어가는가? 분명히 죄요, 잘못하면 지옥 간다는 걸 들어서 알면서도 왜 넘어가는가? Oleh sebab mereka masih tetap begitu mementingkan diri sendiri dan tamak, mereka jatuh ke dalam penipuan. Oleh itu, seharusnya tidak ada sifat jahat seperti itu dalam hati seseorang. Naga-naga yang menentang Tuhan telah dikutuk, lalu penampilan mereka menjadi mengerikan dan hodoh. Naga-naga yang cantik ini telah kehilangan penampilan mereka yang dahulu dan kini menjadi hodoh dan menakutkan. Para hamba naga juga menentang Tuhan dan dengan itu mereka juga dikutuk dan mempunyai penampilan yang hodoh. Oleh itu mereka digambarkan sebagai binatang dalam buku Wahyu. Mereka mempunyai bentuk binatang sebelumnya, bukan bentuk malaikat. Mereka akhirnya menjadi binatang yang hodoh seperti penampilan mereka sekarang. Sebagai hamba Lucifer, naga-naga dan hamba-hamba naga menjadi sebahagian daripada dunia roh jahat. Lucifer menjadi ketua mereka. Naga-naga menjadi kuasa kedua yang membantu Lucifer. Dan hamba-hamba naga menjadi roh jahat. Mereka telah menghalang kerajaan Tuhan sepanjang tempoh pembukaan manusia. Inilah roh-roh jahat mempunyai kuasa di angkasa seperti yang dicatatkan dalam Alkitab. Ada tidak terkira banyaknya kerup di bawah perintah Lucifer. Bahkan hingga hari ini mereka menghalangi anda untuk pergi ke syurga dan mencegah anda mencapai kerajaan Tuhan. Jika anda tidak berjaga-jaga, roh-roh jahat akan berkeliaran dan menjadikan anda mangsa. Dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9 ada adegan di mana naga dan malaikat-malaikat gelapnya berperang melawan tentera malaikat agung Mikael. Dikatakan, kemudian peperangan berlaku di syurga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya melawan Mikael. 또 미가엘과 그에 함께하는 사자들이
용으로 더불어 싸울세. 용과 그의 사자들도 싸우니 용과 또 그의 Dalam 사자들, ayat berikutnya 용을 dinyatakan, 따르는 그 사자들도 tetapi naga itu 싸우니 dikalahkan. 싸우나 Naga itu dan 이기지 malaikat-malaikatnya 못하면 tidak 다시 dibenarkan 하늘에서 tinggal di 저희의 syurga 있을 곳을 lagi. 얻지 못한지라. 싸움대 지금 Pada 싸움 피한다 이 akhirnya, 말입니다. roh-roh jahat dikalahkan. 출현하려네. Oleh itu, buku Wahyu menjelaskan bahawa mereka diusir dari syurga dan turun ke bumi semasa kesusahan 7 tahun. 설명해 드렸죠. 큰 영이 내어 쫓기니 Dinyatakan naga besar itu dibuang dari syurga. Itulah ular tua yang bernama Iblis atau Syaitan yang menipu seluruh dunia. Dia dibuang ke bumi dan dengan semua malaikatnya. Seperti yang dinyatakan, mereka akan diusir ke langit pertama, iaitu bumi ini. 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓기니라 했습니다. 땅으로 이 제1 하늘 이 땅으로 내어 쫓겼다 이 말입니다. Ingatlah bahawa Tuhan Bapa sangat menyayangi keempat-empat naga itu dan sangat mengasihi mereka. Bagaimanakah kita dapat mengetahui adegan-adegan pertempuran rohani antara tentera syurgawi dan roh-roh jahat dalam buku Wahyu jika Tuhan Bapa tidak mengungkapkannya? Saya dapat berkhutbah seperti ini kerana Tuhan telah mengungkapkannya. Sekarang, saya akan memperkenalkan 4 makhluk yang juga berada dalam kedudukan paling utama. Alkitab menyebut tentang mereka dengan cukup rinci, terutama dalam Yehezkiel bab 1, 10, dan Wahyu menggambarkan penampilan 4 makhluk ini secara terperinci. Catatan pertama tentang 4 makhluk ini ditemukan dalam Yehezkiel bab 1. Yehezkiel mengatakan bahawa dia melihat mereka di tebing sungai Kebar. Yehezkiel 1 ayat 5 menyatakan, di tengah-tengah angin ribut itu aku nampak juga 4 kerup, iaitu makhluk yang menyerupai manusia. Yehezkiel melihat 4 makhluk untuk kali yang kedua di rumahnya, dan catatan ini ditemukan dalam Yehezkiel bab 10. Dalam Yehezkiel bab 10 ayat 20, dia mengatakan, aku mengenali semua kerup ini itu sebagai kerup-kerup yang ada di bawah Allah Israel yang telah aku nampak di tebing sungai Kebar. Hal ini bermaksud bahawa 4 makhluk itu juga tergolong sebagai kerup. Ketika dia melihat mereka untuk kali yang kedua, dia mengatakan bahawa mereka ialah 4 makhluk yang dilihatnya di tebing sungai Kebar sebelumnya. Dia mengesahkan bahawa 4 makhluk itu bukanlah malaikat, tetapi kerup. Empat makhluk ialah pemimpin kerup, dan mereka berada di bawah pengawasan langsung daripada Tuhan Trinity. Oleh itu mereka biasanya berada dekat dengan tata Tuhan. 4 makhluk ini ialah pemimpin kerup Tuhan dan memainkan peranan sebagai komando keseluruhan kerup. Ketika bencana alam seperti taufan, gempa bumi atau letusan gunung berapi terjadi di dunia ini, banyak kerup dan 4 makhluk ini bergerak. 뭐 태풍이 온다, 지진이 일어난다, 화산이 폭발한다, 모든 것도, 모든 재앙도. 근데 이 네 생물을 또 희하에는 많은 그룹들이 있어서 움직인다 이 말입니다. 계시록 4장 6절에 보면 Wahyu 4 ayat 6 menyatakan, di hadapan tata itu terdapat sesuatu yang kelihatan seperti lautan kaca, hening seperti kristal. Di sekeliling tata itu terdapat 4 makhluk, 1 makhluk pada setiap sisi tata. Makhluk itu diliputi mata pada bahagian depan dan belakang. Bahagian hadapan dan belakang 4 makhluk penuh dengan mata. Dalam beberapa bahagian Alkitab, mereka disebut sebagai kerup. Tetapi jika kerup tersebut berada dekat dengan Tuhan, kemungkinan besar kerup yang dikatakan itu merujuk 4 makhluk ini. Sebagai contoh, Mazmur 80 ayat 2 menyatakan,
Dengarkan kami, hai gembala umat Israel. Engkau mengetahui umatmu, engkau yang bertata di atas kerup. Kerup dalam ayat ini merujuk empat makhluk ini. Empat makhluk ini mengelilingi tata Tuhan dan menjaganya. Mereka menerima perintah secara langsung daripada Tuhan dan melaksanakannya. Oleh itu mereka mempunyai autoriti dan kuasa yang sangat besar. Empat makhluk juga mempunyai banyak kerup di bawah pemerintah mereka dan mengawal mereka. Saya telah mengatakan sebelumnya bahawa kerup yang mengawal pokok yang memberi hidup di Taman Eden. Kerup-kerup ini juga berada di bawah perintah daripada empat makhluk. Kedudukan empat makhluk ini boleh dibandingkan dengan ketua perkhidmatan keamanan presiden atau pemimpin keamanan tertinggi bagi seorang raja. Biro ini bertanggungjawab atas penyelidikan dan soal siasat penjahat di bawah perintah langsung daripada seorang raja. Sebagai contoh, pegawai yang melakukan dosa besar berupa pemberontakan terhadap raja ditangani oleh biro ini. Oleh itu, autoriti pengawal raja jauh lebih kuat daripada polis. Hal ini demikian kerana mereka menangani kejahatan terhadap negara. Mereka menerima perintah secara langsung daripada raja. Jika anda dinyatakan bersalah dan di bawah kejabatan ini, siksaannya jauh lebih menyakitkan. Pada era diraja, pengawal raja akan mematahkan tulang-tulang penjahat, menekankan batu besar pada lutut mereka, atau membakar isi tubuh mereka dengan api. Jika anda tidak mengaku seperti yang diinginkan oleh mereka, mereka akhirnya akan menyiksa anda dengan memotong anggota tubuh anda. Ketika seorang hamba mengkhianati dan memudaratkan tuannya, dia diadili oleh mahkamah kota. Namun begitu, jika seseorang melawan seorang raja, dia disoal sesa oleh biro ini. 앞슬도 있고 무릎 위에다 큰 바위를 얹어서 그냥 짓누르고 위에서 또 압력을 가해서 하기도 하고 또 앞슬 밑에 뭐 유리 같은 그런 걸 깨트려서 또 하기도 하고 그래도 저래도 안 들으면 인두로 지지기도 하고 온갖 거 다 하죠. 그래도 안 들으면 그래도 고백 안 하면 이제 끝에는 결국 말이든 뭐 손발 양쪽에서 네 마리 말이든 소든 해서 채찍으로 내찌르면 팔 다리가 떨어져 나갈 거 아닙니까? 만약 어떤 사람이 자신의 주인을 배신하고 주인에게 어떤 해를 가했다면 그 사람은 그 관청에서 재판을 받지요. 그런데 어떤 사람이 왕을 대적했다면 Demikian juga ketika seseorang melakukan dosa yang secara langsung berkaitan dengan Tuhan, empat makhluk ini bekerja atas perintah Tuhan. Menghina dan berkata-kata melawan Roh Kudus ialah dosa yang sangat berat. Menghina dan berkata-kata melawan Roh Kudus ialah dosa yang secara langsung mengganggu Tuhan. Hal ini demikian kerana Roh Kudus sendiri ialah Tuhan. Ketika seseorang melakukan dosa yang secara langsung melawan Tuhan, empat makhluk ini menangani dosa tersebut. Saya akan memberitahu anda lebih banyak tentang penampilan dan tugas empat makhluk ini dalam khutbah yang seterusnya. Selain naga dan empat makhluk, Alkitab juga mencatatkan kerup yang lain. Yehezkiel 41 ayat 18 hingga 19 menyatakan bahawa kerup yang mempunyai dua muka. Dikatakan pokok palma dan kerup, sebatang pokok palma di antara dua kerup. Kerup itu mempunyai dua muka. Muka manusia menghadap ke pokok palma di sebelah kiri dan muka singa yang menghadap ke pokok palma di sebelah kanan. Ukiran itu terdapat pada seluruh dinding. 온 전 사면이 다 그러하여라고 했습니다. 내 생물은 얼굴이 네 개인데
Empat makhluk mempunyai empat muka, tetapi kerup dalam ayat ini mempunyai dua wajah. Selain itu, Yesaya 6 ayat 2 menyebutkan tentang serafin, dan ini juga ialah jenis lain bagi kerup. Dengan demikian, ada banyak jenis kerup yang berbeza. Dan empat makhluk ini ialah kerup yang paling utama yang melayani Tuhan secara langsung. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, alam roh adalah sangat dalam dan luas. Malaikat-malaikat, makhluk-makhluk rohani yang dicatatkan dalam Alkitab mempunyai kaitan dengan pemuka manusia. Kita telah meneliti alam rohani secara ringkas dengan mengumpulkan sedikit maklumat tentang makhluk-makhluk dalam Alkitab oleh Ilham Roh Kudus. Oleh sebab alam rohani terletak dalam dimensi yang lebih tinggi daripada dunia ini, akan menjadi kekuatan rohani bagi anda apabila anda lebih banyak mengetahuinya. Selain itu, semakin hati anda menjadi rohani, semakin anda mempunyai autoriti rohani di bumi ini. Sama seperti kegelapan pergi apabila cahaya bersinar. Apabila kita mencapai fikiran rohani dan sepenuhnya, kesukaran dalam hidup seperti kemiskinan dan penyakit akan lenyap. Oleh itu, saya berharap anda akan lebih banyak mendambakan roh dan bahawa anda akan mencapai tahap iman roh. Sebagai warga negara syurga yang merupakan alam rohani dan bukannya dunia ini, semoga semua perkara berjalan lancar bagi anda dan semua berkat kemakmuran datang ke atas anda. Di nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.